Kita jangan lupa Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, jangan lupa. Walau kita bina ratusan masjid dekat Masai, dekat Pasir Gudang, keutamaan tetap pada Baitul Maqdis. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi, kalau saudara baca sirah dia sanggup lepaskan semua jajahan lain demi menyelamatkan Baitul Maqdis. Ketika mana beliau memimpin bala tentera memerdekakan Baitul Maqdis, dan akhirnya berjaya. Tiba-tiba Richard the Lion, Malik Augustus dan beberapa raja Eropah bersatu padu untuk menentang Salahuddin Al-Ayyubi dalam siri peperangan yang dinamakan Perang Salib. Bahkan ia merupakan kemuncak Perang Salib, sebab Perang Salib berlangsung hampir 200 tahun atau 198 tahun. Kemuncak dia dengan Salahuddin Al-Ayyubi, kemuncak. Ia sudah bermula sejak zaman sebelum itu, diikuti dengan Nuruddin Az-Zanki. Kemuncak dia sebab yang berjaya bebaskan Baitul Maqdis ialah Salahuddin Al-Ayyubi sesudah Umar Al-Khattab. Dibebaskan. Tiba-tiba Eropah bersatu padu. Kumpul bala tentera yang paling ramai dalam sejarah peperangan dunia, lebih ramai daripada bala tentera Rom dan Parsi satu ketika dahulu. Salahuddin, saudara, tidak dibantu oleh ketua-ketua negara Arab. Atas alasan Salahuddin bukan orang Arab. Fahaman nasionalisme sudah lama membenih dalam jiwa umat Islam. Mereka tak nak tolong Salahuddin atas dasar dia bukan orang Arab, dia orang Kurdi. Orang Kurdi ni, saudara, kalau hari ni kita tengok orang Kurdi, dia duduk 3 negara tapi dia tak ada negara. Dia duduk dekat Iran, dekat Iraq, dekat Turki. Sebab guru-guru saya ni ramai orang Kurdi. Dia ada bahasa dia. Bahasa dia macam bahasa Tamil sikit. Dia bukan bahasa Arab, bahasa Kurdi. Tu bila prof kami, orang kampung dia telefon, dia pun cakap bahasa Kurdi lah. Dia bukan orang Arab. Dia ialah bangsa yang paling ramai tapi tak ada negara. Jumlah orang Kurdi 17 juta tapi negara tak ada. Kan aneh tu orang Kurdi. Jumlah dia 17 juta, campur yang Iraq, campur yang Iran, campur yang Turki, campur seluruh dunia. Dia ada 17 juta tapi dia tak ada negara. Hari ni baru dia ada satu wilayah di Iraq, wilayah Kurdi, autonomi Kurdi. Dan orang Kurdi ni, saudara, dia berpegang kuat dengan mazhab Syafi'i. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi bermazhab Syafi'i, dia kuat pegang. Sebab itu bila guru kami ni orang Kurdi, tak susahlah kita cerita bab mazhab. Kata-kata mereka mazhab Syafi'i dan Ahli Sunnah. Jadi Salahuddin ni, saudara, pemimpin Arab tak nak tolong. Akhirnya Salahuddin buntu. Dia tidak ada kelengkapan tentera besar nak lawan tentera Richard the Lion. Tenteranya hanya last kali tinggal 12,000 orang. Yang last kali ni. Akhirnya apa dibuat? Melepaskan semua wilayah-wilayah lain jatuh ke tangan tentera salib. Dia pertahan satu je, Baitul Maqdis. Yang lain tak apa lepas. Yang ni nilainya tak ada. Lepaskan satu persatu. Maka galaklah tentera Eropah. Tengok kita menang mudah. Walhal Salahuddin bertindak demikian bagi menjaga Baitul Maqdis. Berkat dijaga Baitul Maqdis, akhirnya didapat semua yang lain-lain dalam peperangan menyaksikan tentera salib kalah di hadapan tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya barulah negara Islam lain tolong. Lepas nampak dah menang, tolong, dan semua wilayah itu kembali kepada orang Islam. So lihat Baitul Maqdis dalam jiwa Salahuddin. Sampai dia tak boleh tidur selagi mana Baitul Maqdis berada di tangan orang Kristian. Hari ini di tangan Yahudi. Seolah-olah ia memberi satu signal dan isyarat bahawa kita orang Islam jangan tinggal jihad. Kalau kita tinggal jihad, maka masjid kita dijajah. Sementara tempat yang lain, masjid yang suci pun dijajah. So kena ingat bahawa piagam Yahudi, dia nak jadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara dia. Hari ini dinamakan Tel Aviv, ibu negara dia. Atau nama lama bagi Tel Aviv ialah Bab Lut. Bab Lut disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Bab Lut, atau hari ini Tel Aviv. Saudara, orang Yahudi dia nak pindah ibu negara dia ke Baitul Maqdis. Satu-satu yang menentang dia ialah kumpulan Hamas.
Hamas yang tak bersetuju. PLO setuju untuk bagi dua, Baitul Maqdis Timur dan Barat, bagi dua. Hamas kata tidak, Baitul Maqdis milik umat Islam. Kami takkan serau baik Timur baik Barat, ini milik orang Islam. Sebab itu Hamas tidak masuk dalam kumpulan yang mendapat perdamaian, perjanjian dengan Israel. Saudara, Hamas boleh je lepaskan benda tu kalau dia tak nak ada masalah. Ambillah Baitul Maqdis untuk kamu, beri kami kebebasan pada Gaza. Kerana dia tahu ini kewajiban orang Islam, pertahankan Baitul Maqdis. Sebab itu peristiwa Isra' saban tahun kita sambut untuk kembali mengingatkan kita pada Baitul Maqdis, tempat yang berkat. Kerana Allah Ta'ala lepas, bila Allah Ta'ala sebut Mekah, dia sebut secara tunggal, Minal Masjidil Haram, stop, tak ada apa-apa sifat. Bila Tuhan sebut Baitul Maqdis, apa kata Allah? Ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haula, kepada Masjidil Aqsa yang kami berkati kawasan-kawasan sekitarnya. Kerana di situ permulaan turunnya wahyu dan penghimpunan para Nabi alaihimussalatu wassalam. Bahkan Nabi bila sampai Baitul Maqdis, apa Nabi buat? Nabi bersembahyang dengan semua para Nabi yang pernah diutuskan, dan Nabi jadi imam. So kenapa Nabi solat berjemaah, berimam dengan bermakmumkan semua para Nabi yang pernah diutuskan di Baitul Maqdis? Kenapa tak solat berjemaah dekat Masjid Madinah? Atau kenapa solat jemaah itu tidak diadakan di Masjidil Haram? Kenapa Nabi-Nabi yang Allah hidupkan kembali mereka sembahyang di Masjidil Haram? Kan besar pahala. Ya 100,000. Baitul Maqdis 500. Masjidil Haram 100,000. Baitul Maqdis 500. Tapi kenapa diadakan solat jemaah Nabi kita Muhammad SAW dengan semua para Nabi yang pernah diutuskan oleh Allah Ta'ala di Baitul Maqdis? Semua para Nabi, risalah para Nabi sepakat Baitul Maqdis milik umat Islam dan milik umat Tauhid. So untuk menambahkan lagi rasa cinta dan tanggungjawab, ini tempat seluruh Nabi-Nabi berkumpul saudara. Sebab itu saudara, kalau orang tanya ustaz, kita ni kadang-kadang bercakap banyak, kita boleh buat apa benda lah. Kita bukan duduk Palestin. Saudara, orang-orang Palestin dah beritahu pada kita, kami tak minta kamu datang kat Palestin, dan kami tak minta kamu hantar senjata pada kami, sebab kami tahu risiko hantar senjata kamu pengganas. Tetapi jangan lupakan doa untuk kami. Itu je. Itu mereka minta. Kamu tak mau datang ke Palestin, kami dah rasa mulia kerana bela Baitul Maqdis. Kami tak nak kongsi kemuliaan ini. Kami nak kemuliaan mempertahankan Baitul Maqdis. Kami tak perlu kamu hantar duit pada kami, tapi kami perlukan kamu doakan untuk kami. Sebab itu saudara, di Mekah sepanjang bulan Ramadan pasti doanya doa untuk Baitul Maqdis. Saban tahu. So itu sebahagian tanggungjawab. Dan ia termasuk dalam hadis Nabi SAW, man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli tentang apa yang berlaku pada orang Islam, dia bukan di kalangan orang Islam. Sementara rumah Allah, ini rumah Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perjalanan yang Nabi lalui dari masjid ke masjid untuk menunjukkan betapa pentingnya masjid dalam hidup umat Islam. Hatta Nabi SAW bila berhijrah, Nabi bina masjid. Nabi sampai kat Kuba, Nabi bina masjid. Nabi sampai kat Madinah, Nabi bina masjid. Bila umat Islam daripada Bahrain datang, pertama Nabi suruh bina masjid dekat Bahrain. Bahrain ada satu masjid sampai hari ini yang dibina zaman Nabi SAW. Bila sebahagian umat Islam dari Yaman datang jumpa Rasulullah, Rasulullah suruh mereka balik dan bina masjid. Apabila wakil daripada mana-mana negara wilayah datang, Nabi suruh, Nabi arah bina masjid. Penting sangat ke masjid? Ya, penting. Kita lihat hadis-hadis Nabi tentang kelebihan masjid. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadu bil masajid falyashhadu lahu bil iman." Kalau kamu tengok seorang yang suka datang ke masjid, saksikan dia di iman. Hadis riwayat Muslim. Artinya kalau orang tak pernah ke masjid, saudara, imannya diragui. Tapi bukan kita suruh tidur kat masjid. Tidur kat rumah. Waktu patut ke masjid, ke masjid. Waktu patut ke masjid. Waktu patut kerja, pergi kerja.
Jadi orang yang tak ke masjid ni, kita seolah-olah boleh ragu iman dia. Kita duk tahu saya beriman, saya orang Islam, habis surau depan rumah pun tak pergi. Pergilah. Bukan lama sangat. Paling kurang kenderaan kita, saudara, semua tempat pelancongan sampai, semua pusat beli belah sampai, takkan masjid tak sampai. Ke kereta kita dah diprogram sampai masjid je mati. Rosak enjin, kena overhaul terus. Biar kenderaan kita pun jadi saksi di hari kiamat kelak, kita bawa dia ke masjid. Dan saudara perlu tahu, semua benda yang menghubungkan kita dengan masjid menjadi saksi di hari akhirat kelak. Dalam satu ayat Quran, dan surah Ad-Dukhan, dalam surah Ad-Dukhan ayat 45, ayat itu berbunyi, fama bakat alaihimus sama' wal ard, dan tidaklah menangis langit dan bumi ke atas mereka, wa ma hum bimunzarin, dan mereka tidak akan lagi diberi tempoh. Kata Sayyidina Ali tafsir ayat ni, dan kita tahu Sayyidina Ali ni bahrul ilm, lautan ilmu. Sayyidina Ali ni hebat dalam bab ilmu. Sayyidina Nabi kata, aqdakum Ali, orang paling bijaksana dalam berhukum, bijaksana dalam memutuskan suatu perkara, Ali bin Abi Talib. Sehingga Sayyidina Ali berkata, kalau aku nak tafsir surah Fatihah, 7 ekor unta yang membawa kertas sampai penuh syarat belum lagi cukup nak tafsir Fatihah je. Kalau aku nak, tapi dia tak nak lah, sebab ada yang lebih penting. Kalau dia nak tafsir, luasnya ilmu dia. Sehingga Ali disebut Madinatul Ilm, bandar ilmu, pintu pada ilmu. Kata Sayyidina Ali, aku mendapat khabar dan berita, tiada tempat yang disujud oleh manusia di mana-mana rumah Allah, melainkan bila dia mati, tempat sujud itu akan menangis. Akan menangis kerana matinya dia. Tak ada lagi orang sujud tempat aku. Ada pun orang yang tidak sujud, maka langit dan bumi tak akan menangis untuk dia. Orang yang sujud, di penafsiran ayat tu kalau kita lihat, fama bakat alaihimus sama' wal ard, dan langit dan bumi tidak akan menangisi mereka. Mereka yang mana? Mereka yang lalai daripada ingat Allah. Tapi kata Ali, orang yang sujud pada tempat, pada rumah Allah, maka tempat yang dia sujud bila dia mati menangis. Kerana apa? Sedih berpisah dengan dia. Tempat-tempat sujud ni jadi saksi, apatah lagi di rumah Allah. Kan itu saya baca dalam kitab Manaqib Umar bin Abdul Aziz karangan Ibnu Jauzi. Ada seorang Yahudi, saudara, dia kata, saya baca dalam kitab Taurat saya bahawa bila mati salah seorang soleh di kalangan orang Islam, maka langit dan bumi menangis selama 20 hari. Dia ceritakan bahawa Umar bin Abdul Aziz bila dia wafat, turun hujan selama 20 hari. Tapi bukan hujan lebat, hujan renyai-renyai. Si Yahudi tadi kata, lihat, ini tanda solehnya Umar bin Abdul Aziz, kerana semua tempat dia sujud. So tahu Umar bin Abdul Aziz tiap malam dia solat 300 rakaat, selain pada solat fardu di masjid. Ini dia orang yang ditangisi. Ada setengah orang kata, Ustaz, kita nak ke masjid takut membazir masa, kita banyak kerja ni. Saudara-saudara semua, cuba lihat peristiwa Islam. Nabi memulakan perjalanan masjid ke masjid, dia tengok banyak kejadian. Rupa-rupanya masa yang Nabi peruntukkan hanya sedikit. Allah jadikan masanya berkat untuk urusan yang lain. So orang yang hidupnya masjid ke masjid, artinya saudara, sampai waktu solat kita ke masjid, sampai waktu